Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Wa ghaira mutaghayyirin taghayyuran katsiran. Pasal matan tu syarat untuk bersuci adalah ma'un mutlaqun ghaira musta'mal fi raf'i hadasin wa najisin qalilan wa mutaghayyirin. Kalau tak ada ghair tu katsiran tu matan dia tu memang ringkas sungguhlah. Baik. Jadi antara syarat untuk bersuci ni mesti air yang mutlak ghairu mutaghayyirin, yang tidak berubah, yang tak berubah. Sebut kita sebutlah mutaghayyir malam. Dan kalau kita biasa belajar tak pelik, tak heran kita dengan perkataan mutaghayyir tu kan, taghayyur. Dan yang tidak mutaghayyir, yang tidak berubah pun yang memudaratkan air ni taghayyuran katsiran, sebagai taghayyur yang banyak. Faham daripada jangan ada perubahan yang banyak. Kalau dia mutaghayyir tapi taghayyuran qalilan, dia tak mengubah status kemutlakan air. Cuma dobit qalil tu lah. Yang tu nak dobit sikit banyak tu dia balik pada uruf. Balik pada uruf. Istilah uruf tu adat kebiasaan. Jadi uruf pula tak beza, dia berbeza antara setempat, kaum atau seumpamanya. Baik, macam mana kata taghayyuran katsiran ni? Bihaisu yamna'u itlaqal ismil ma'i alaihi. Dia bagi satu tasawur untuk menunjukkan kata taghayyur ni taghayyur katsir biman yamna'u bihaisu ba'du ta'alluq wazalika musawwarun, ataupun wazalika taghayyuran katsiran tu musawwarun bihaitsu, ditasawurkan dia dengan sekira-kira yamna'u itlaqal ismil ma'i alaihi, menegah ia taghayyur itlaqal ismil ma'i, mengitlaqkan nama air, maksudnya menegahkan sebut air alaihi alal ma', atau air tersebut. Maksudnya air itu tak wajar, tak kena kalau kita hanya sebut air. Bahkan kita mesti sebut satu qaid. Kalau kita bagi air kosong biasa, minum lah. Ni apa? Air. Tapi bila dah buah manis, ni air manis ni, air sirap ni, kan dia akan ada satu qaid yang belakang, dan dia tak akan kata air saja. Ni lah minum air teh kosong aja, kan? Kalau air biasa, ni air pilih ni air embun ni, bohilah bahasa gitu kan. Jadi air embun tu sebut tu qaid munfa', begitu sebut tu satu hal lah. Jadi untuk nama air mutlak ni jangan ada perubahan banyak yang menegah untuk kebolehan sebut air semata-mata pada dia. Bi'an taghayyara. Baik. Sekali lagi taswir kata macam mana boleh ada man'i itlaqil ismil ma'i alaih bi'an wa wadhalikal man'u. Di situlah taswir wa wadhalika musawwarun. Zalik tu tahu mana tang kata yamna'u itlaqal ismil ma'i alaih bi'an taghayyara ahadus sifati, dengan bahawa berubahlah oleh salah satu daripada sifat-sifatnya air. Disebut salah satu daripada sifat-sifat, ada 3 sifat. Bayan bagi sifat min ta'min, daripada rasa. Istilah rasa ni lidah. Istilah rasa tu juga rasa licin dengan sentuhan kulit. Itu istilah ta'mi. Tapi asal ta'mi itu asal lidah. Walau au launin, ataupun warna, au rihin, ataupun bau.
walau takdirian. Tu. Jadi perubahan pada warna, bau dan rasa ni walau takdirian, walau kana taghayyur takdirian, sekalipun perubahan itu perubahan pada takdir. Ni semalam kita sebut masalah air musta'mal tu kan. Kalau masuk dalam air mutlak, dia dipanggil mutaghayyir takdiri. Jadi yang tu kalau masalah musta'mal tu, dan kata dia mutaghayyir takdiri. Antara taswir dalam kitab bagi nak faham kat kita, air ni mutaghayyir tapi takdirian. Macam mana? Air bersirap, istilahnya pewarna, asalnya dia merah, air sikit, lepas tu biar 2 tahun tak merah lah, jernih lah. Walaupun jernih, dah hilang warna dia, tapi namanya tetap sirap. Sirap apa? Sirap yang dah hilang warna, tetap nama dia nama satu, dan tu jernih. Mana ada taghayyur? Taghayyur takdiri. Taghayyur takdiri. Maksudnya yang ditakdirkan, kalau kita sebut tu pasal asal dia memang sirap, sekarang dah hilang warna, dia hanya nak sebut macam mana, luput warna dia. Begitu juga kalau air misalnya manis, betul jadi tak manis, air yang bau, air mawar misalnya simpan sampai 5 tahun 10 tahun expired dah, sampai dah tak ada bau air mawar dah, tu juga dipanggil dia mutaghayyir. Sebab dia air mawar tetap air mawar, tapi air mawar yang mutaghayyir takdiri. Jadi antara benda yang boleh nama mutaghayyir takdiri ini adalah air musta'mal masuk ke dalam air mutlak. Jadi masuknya air musta'mal dalam air mutlak dengan kadar yang air musta'mal tu masuk. Kalau andai kata dia sirap, andai kata dia air gula, kalau andai kata dia air mawar, dia masuk dalam air mutlak dengan nisbah berapa air mutlak dan berapa air mutaghayyir, air musta'mal tu. Kalau andai kata dia sirap, dia bakal mengubahkan warna air, begitu juga rasa bau tu. Maka air musta'mal dalam kondisi itu dia dihukumkan mughayyir bagi air mutlak, mughayyir yang takdiri. Siap. Kalau yang taghayyur yang biasa kita dengar tak susahlah, buah Milo jadi Milo, tu memang mutaghayyir lah. Teh, kopi apa, nak faham dalam fiqh ni rumit-rumit macam tu lah. Bab macam tu yang kita kalau tak faham tu, baca kitab tak faham, susah nak faham. Tapi kalau macam saya sebut ni, yang boleh faham, bacalah kitab mana pun. Baca kan? Tak baca, try tengok. Saya lalu dah satu saya sebut. Benda yang kita mengaji guru tu, guru sebut dah, dia cerita tu kita faham dah. Bila kita dah faham tu, baca kitab apa pun, faham semua. Faham semua. Tapi benda yang kita tak faham kalau baca, melenggung gitu. Apa masuk melenggung, susah nak faham. Satu benda besar mengaji ni, mengaji dah ambil faham. Bila mengaji ambil faham, walaupun kitab kita tak pernah lalu, tapi kita boleh faham. Pasal apa? Pasal kita dah faham tu ada. Jadi tak susah nak mahamkan apa benda tertulis. Tapi kalau tak pernah lalu, hanya dengan semata-mata membaca, belum tentu boleh faham. Jadi pun saya kat sekolah ngajar bab ni, bab masalah baca ni. Asal mentelaah, tapi pasal dalam teks tu dia sebut membaca kan, kita pun selalu disebar dengan pengetahuan, dengan fahaman. Membaca kunci pengetahuan, betul? Kalau saya tak apa setuju membaca kunci pengetahuan. No. Membaca bukan kunci pengetahuan. Berguru adalah kunci pengetahuan. Berguru adalah kunci pengetahuan. Orang yang berdalil membaca ni kata dia iqra'. Itu dalil suruh kita banyak membaca. Tak betul. Tak betul. Iqra' bukan dalil membaca. Macam Rasulullah wajib i'tiqad dia ummi, dan dia ummi bukan saja mula-mula terima wahyu dia ummi, sampai akhir hayat dia ummi. Quran sebut wala taktubunahu biyamini. Quran ni Rasulullah engkau bukan wala taktubunahu biyamini. Taktubu ke? Jamak ke? Wala wala takhutu. Sorry, tu rasa orang pelik sikit. Wala taktubunahu tu bukan takhut. Wala takhutuhu biyamini. Wala takhutuhu biyamini. Kamu tak tulis dengan tangan kanan kamu.
Kalau ada bahasa-bahasa pun dalam sirah ke apa dalam hadis kata Rasulullah menulis, itu majaz mursal, silap, majaz akli. Bukan Rasulullah menulis, sahabat yang menulis surat-surat Rasulullah kepada raja-raja Rom. Ada kan? Siapa tulis? Bukan Rasulullah tulis, tapi dikatakan Rasulullah tulis. Dipanggil majaz akli, isnadu syai'in li ghairi man huwalah. Yang tu pun kena faham juga. Ada orang tak faham kata dia, ni Rasulullah tulis surat ke raja-raja pemerintah-pemerintah dunia mana tu, Raja Rom, Raja Parsi, Rasulullah tulis surat dihantar ke Raja Rom, bukan Rasulullah tulis. Rasulullah tetap di atas status ummi dia. Pasal Quran sebut tu wala takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Andai kata Rasulullah kalau dia menulis, lartabal mubtilun, orang yang bangkang tak suka dengan Quran ni, mubtilun, akan menambah lagi keraguan pada dia siapa Rasulullah ni, dan menyebabkan orang tak akan percaya Rasulullah ni ialah memang Rasulullah. Tapi dia tak ummi dia boleh baca Quran dan dia dapat pun melalui hafalan daripada Jibril. Dia kata Jibril yang ajar dia. Andai kata yang tu adalah daripada Rasulullah sendiri, siapa yang boleh membaca, try lah lawan tengok. Bahkan dicabar pun sikit lah ke sana. Nak menunjukkan keedah kita, nak memaham kita, khas dalam agama ni, keedah dia bukan membaca. Membaca ni, kalau atas kata first step, tak betul. First step masih mengaji. Kalau nak membaca kunci pengetahuan, selepas kau dah faham, kau membaca, tak ada masalah. Masalahnya apa? Tak faham lagi, kau baca. Satu saya kat kelas saya ajar ni, dah saya gunakan situasi tu kan, masalah atau nak faham takdiri tu, saya tak sebut tu kan, tapi dah sebut tu, nak sebut ke ni apa sebut tadi. Masa saya punya pelajaran tu bahasa Arab kan, tulis saya nak tengok dia orang baca macam mana. Bagus baca. Kalau 40 orang ragam baca. Pelajar tak sampai lah 40 tu, semua ada 36 orang tu baca, 36 ragam. Ada yang sama-sama, ada tempat beza-beza. Orang ni Arab macam ni, orang ni Arab macam ni, orang ni Arab macam ni. Kata nampak tak? Saya kata, saya buktikan. Nampak? Hamba baca macam mana? Pasal apa tu? Pasal saya tak baca dulu. Saya suruh hamba baca dengan keupayaan hamba untuk membaca. Hamba akan baca macam tu? Belum tanya faham apa, baru suruh baca. Baru suruh baca. Kalau bahasa Malaysia ni, kita tak heran sangat pasal kemampuan baca tu kuat kan. Tapi bila baca Arab, tengok kau baca macam mana. Orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni Arab macam ni, orang ni Arab macam ni. Tak kena. Betul. Sebelum tu saya ajar macam tu. Lepas tu yang belakang ni saya tukar format sikit. Apa dia? Sebelum saya suruh dia orang baca, saya baca dulu. Saya kata dengar elok, fokus. Saya baca macam mana. Baca. Suruh orang ni baca. Saya dah baca pun kau baca salah lagi. Saya dah baca pun kamu baca salah lagi. Tengok dulu saya tak baca langsung, lagi salah banyak betul tak? Sekarang saya dah baca, adalah hampa boleh tiru saya punya bacaan. Tapi ada huruf yang tak biasa jumpa, ada kalimah tak biasa jumpa, hampa tak boleh baca tak? Jadi hampa bantai je, hampa tak fokus apa yang saya baca. Jadi kegagalan membaca tu pasal apa? Pasal hampa tak dengar dan tak mengaji betul-betul, tak fokus. Okay. Jadi benda besar adalah belajar, berguru, bukan membaca. Kebanyakan orang menjadikan Iqra' tu sebagai dalil membaca, banyak membaca. Tak, itu adalah dalil banyak berguru sebenarnya. Banyak berguru. Rasulullah bila berguru, waktu kemahiran dia walaupun tak boleh menulis dan membaca, itu keadaan yang ada pada Rasulullah, keadaan ummi dia tu, tapi dia hafal. Tak silap walaupun satu baris. Selama dia terima wahyu, tak pernah minta berulang. Tak pernah repeat please Jibril. Oh Jibril, please repeat. Tak pernah minta macam tu. Bahkan sekali dengar, terus hafal. Tak pernah silap. Setahun Rasulullah mesti ulang sekali. Tahun akhir Rasulullah aja sebelum dia wafat, dia ulang apa wahyu yang telah dia dapat, masuk surah ni, ayat ni di mana, dia ulang 2 kali dekat Jibril. Pula tu bukan baca Quran tertib dengan tertib kita. Turun ayat ni, yang ni buah dalam surah ni, ni surah ni. Ni sebelum ayat ni, ni sebelum ayat ni. Ni celah ayat ni, antara ayat ni buah ayat ni. Antara ayat ni buah perkataan ni. Perkataan ni buah sikit, sama sikit. Ayat Quran bukan turun sekutir-sekutir tu. Ada satu ayat Quran tu satu, tapi 3 kali turun. Yang ni turun sikit, yang ni sebelum ni. Ini turun ni, ini sambung ni. Rasulullah ingat satu. Pasal memang baca ke? Tak.
pasal berguru. Ini pun sama. Hatta kalau ada orang mengaji ni, dia Arab lagi tak kerti baca, Arab Jawi tak kerti baca, tapi dia dengar elok, dia ambil faham. Hak tu faham lagi daripada orang walaupun pandai membaca. Pasal apa? Pasal berguru dan tubuh perhatian tu. Sikit. Itu yang kat Rasulullah. Macam mana pun kita ni, bila kita nak baca sendiri, ingatan dah lah lembab. Kefahaman pun slow, fokus pun kurang. Tu macam mana? Tak dapat tidak, kena belajar juga keupayaan menulis dan membaca. Pasal dia alat untuk boleh menyebabkan faham. Tapi benda besarnya apa? Faham tu. Membaca alat aja. Satu ada orang kata sikit masuk masalah akidah tu, saya tak boleh duduk diam, saya mesti cerita lagi habis. Kamu membaca Rasulullah, ada orang kata tak ke jadi aib Rasulullah tak boleh membaca dan menulis? Kebolehan membaca dan menulis jika tak ada pada seorang, tak menjadikan seorang tu aib. Tak. Aib mana? Boleh membaca dan menulis tapi tak boleh faham, itulah aib. Itulah aib. Berapa ramai orang kaya dalam dunia tak kerti membaca dan menulis. Dan berapa ramai orang yang membaca dan menulis dalam dunia ni, yang itulah orang tak boleh pakai sekali. Okeylah, sebab tu. Nak ambil ujar, kata bukan keupayaan membaca dan menulis ni satu kemahiran yang penting, sangat penting untuk boleh menyebabkan seorang faham. Tak. Bersoal mengaji guru betul, memang boleh betul, memang betul. Baik, asal nak sebut takdiri. Jadi saya dah cerita sekali lalu apa yang dipanggil takdirian tu kan. Dia taqayyur yang takdiri. Au kana taqayyuru bima ala idwil mutatahhiri fil asahi. Ataupun kata dia kana taqayyuru adalah perubahan itu. Pasal apa boleh berubah? Yang kata taqayyuran kasiran ni, dia taqayyur bima ala idwil mutatahhiri fil asahi. Jadi yang ni ghayah ni, walau takdirian tadi satu hal, ataupun walau kana hukum mutaghayyir juga, sekalipun taghayyur tu bima dengan barang, benda-benda yang ala idwil mutatahhiri, di atas anggota orang yang bersuci. Benda ni contoh katalah pen marker, katalah kena kulit, katalah dia boleh hilang, contoh itu kan, dia boleh hilang. Maka pula yang memang boleh hilangnya, katalah itu, kita tak hilangkan dia. Bila kita ambil wuduk, bila kita kena air situ, bila kena pen marker tu ataupun apa benda yang jenis dia boleh larut dalam air lah masa itu, tapi kita tak hilangkan dia dulu. Bila kita ambil wuduk, warna air, color air tu, water color tu, bila kena kat tangan, bila kena air kan, dia akan bercampur dengan air yang kita ambil wuduk tu. Dengan tu berlaku taghayyur. Sampai kat dia tak menyucikan tempat yang ada water color tu. Contohlah water color sana kot sebut marker lagi, payah orang nak faham lah, nak mencampur-campur tu. Water color tu menyebabkan warna tu dia larut dalam air tu taghayyur. Sekalipun perubahan macam tu, air tu mutaghayyir. Satu sebaiknya hilangkan dulu apa-apa benda yang ada di anggota wuduk, anggota badan kalau masalah mandi, yang boleh menyebabkan ada perubahan pada air ketika lalu kat dia, sama ada warna, bau atau rasa. Antaranya pakai apa? Pakai wangian, minyak wangi. Kalau minyak wangi kita buah pakai apa? Ada yang minyak wangi bubuh dekat badan, kita ambil. Selalunya yang bubuh kat badan ni ambar. Selalunya bubuh kat badan ni yang hitam tu apa? Kasturi. Kalau yang jenis ada kemikal banyak bubuh kat kulit, mengelepah kita panas kan. Itu satu hal. Tapi saya nak sebut yang ni yang kata kasturi betul loh. Bubuh wangi kan. Kita pun kan dia orang ajar ambil selawat menyentuh labuh kat sini lah kan, macam tu kan. Pakai minyak wangi. Sekali kita kentut. Bila ambil wuduk, muka tadah tu, air tu bercampur dengan minyak wangi yang ada kat tangan kita. Cuma minyak wangi sikit.
Bila minyak wangi, minyak ni dengan air mutaghayyir ke? Adakah dia khalid ataupun munjawir? Tu ke depan semua ni. Adakah dia bercampur dengan air? Minyak kalau atas nama minyak, minyak tak bercampur dengan air. Bau tu lekat pasal dia berjiran dengan air. Macam mana petrol buh dalam air. Memang air akan bau petrol, tapi petrol bukan boleh larut dalam air. Berasing petrol dengan air, tapi akan ada sesuatu kesan pada air itu bau petrol. Jadi kalau minyak, jadi tak ada masalah, dia tak akan mengubahkan status air pasal dia asing-asing. Bau tu lekat pasal berjiran dengan air. Nak faham fik tu, nak faham tu, nak pakai tu. Kalau kata kita yang kita pakai ni, yang ni bukan minyak, bukan minyak. Tapi kalau arwah batin dia sebut air bahu. Air bahu. Apa air bahu? Bahu tu bau lah kan. Air wangi lah. Air wangi, kalau minyak wangi, minyak tak cepuk air dah. Minyak tak cepuk air. Ini minyak asing, air minyak suku, air suku. Jadi dia tak jadi mutaghayyir. Kalau mutaghayyir pun dia mutaghayyir dengan sebab mujawarah. Bukan mutaghayyir sebab khalid. Tu istilah juga tu. Okey lalu. Tapi kalau katalah ambar tu dia macam lilin nama tu kan. Dia punya rupa tu lah. Yang tu memang dia ada yang boleh larut dalam air. Allahumma salli wa sallim. Jadi kalau yang tu ada kat badan, ambil wuduk, tadah, bercampur dengan air, sabun muka, air tu tak menjadi mutlak. Tak angkat, tak menyuci, tak boleh angkat hadas di muka, kerana air tu dia dah jadi mutaghayyir dengan sebab wangian yang ada kat tangan kita. Jagalah benda-benda macam tu. Cuma kalau sebab dia kalau minyak, tak ada masalah minyak, pasal minyak dengan air tak bercampur. Jadi kita kena kenal sungguh apa benda yang kita pakai tu, apa materialnya, minyak ke apa benda ya. Kalau benda yang menghalang air, satu hal pula, air tak sampai pula pada anggota tu. Saya dulu pun bila mengaji bab-bab macam ni, nak tunjukkan apa, faham, bila kita faham macam tu, maksudnya kita setiap benda yang kita nak pakai, nak ubuh kat badan kita, letak kat badan kita, kena kat kulit kita ni, kita kena kenal apa dia tu, apa dia tu. Okay. Nak syarah asal tu, nak kata sekalipun perubahan tu berlaku dengan apa yang ada di anggota orang yang berwuduk, sekalipun tetap nama dia mutaghayyir. Jadi kalau katalah ada watercolor ni, kita sapu, yang tak ada watercolor tu memanglah dia hukum suci. Tapi yang ada tu macam mana? Yang ada tu dia tak hukum terangkat hadas, pasal bila kena kat dia, dia akan mutaghayyir. Seterusnya nanti semua ni mutaghayyir. Yang melalui kena dengan air mutaghayyir tu semua tak terangkat, yang tu kena basuhan yang lain. Satu disunatkan basuhan kedua, basuhan ketiga, nak cover masalah ni ya. Andai kata kalau kita sekali, kalau ada benda menegah, biarkan situ, nanti tak sah. Tapi bila ada yang mendua menigakan dia, maksudnya ada cover up kan? Tak cukup satu, dua, basuhan kedua boleh, basuhan ketiga pula menyempurnakan apa anggota yang tak rata tu. Macam mana pun dari segi kaedah, meniga tu maksudnya yang tu untuk atas nama hikmah kenapa meniga. Kalau ikut hukum meniga ni, dia bukan sebenarnya untuk cover. Meniga tu memang sekali rata satu, dua kali, lepas tu rata sekali lagi, dua kali rata. Jadi kalau contoh saya sebut tu, kali pertama tak rata, kali kedua tak rata, kali ketiga rata. Hikmah 3 kali tu tu. Dan dengan kali ketiga tu baru rata, baru nama satu basuhan. Yang tu pun nak syarah baca kitab panjang, ni faham dulu. Nak faham dulu. Bila sahih wa indama yu'athiru taghayyuru in kana. Okey. Baru dia sebut khalid dengan mujawir, saya sebut tadi. Hanya saja kata dia yu'athiru taghayyuru, memberi bekas, memberi kesan at-taghayyur oleh perubahan tersebut, in kana, jika adalah taghayyur tu bi khalitin, dengan khalit. Istilah khalit ni apa? Benda yang larut dalam air. Masa mudah terjemah dengan bahasa kita yang kita duk pakai. Material barang benda yang dia larut dalam air dipanggil khalit. Asal bahasa Arab khalata tu maksudnya campur. Dia boleh mix dalam air. Dan mix pun dia bercampur
Bercampur sampai tak boleh nak beza antara yang asal air dengan apa yang dicampur pada dia. Kalau kita mix, tapi lepas satu ketika akan boleh terasing antara asal air dengan apa yang dicampur. Yang tu tak dipanggil khalit, bahkan yang tu dipanggil mujawir. Jadi akan ada dua jenis lah, dua kategori benda yang masuk dalam air. Satu dipanggil khalit, satu dipanggil mujawir. Baik. Jadi nama mutaghayyir ni jika dia mutaghayyir bi khalit, air masuk atau bi khalit ni dia mukhalitan lil ma, dia hal keadaan dia mukhalitan, bercampur, larut. Bahasa yang memang mudah sangat faham, dan itulah maksud dikendaki dengan khalit ni. Bahasa kita pakai larut, lil ma bagi air. Baik, ta'rif khalit macam ni dalam batu mu'in. Wa huwa ma la yutamayyazu fi ra'yil aini. Nak panggil khalit ni macam mana? Kalau kita campur contoh gula pun dalam air kacau. Gula tu dipanggil khalit dengan air. Pasal apa? Ma la yutamayyazu, barang yang tak boleh dibeza, tak boleh dikenal pasti, fi ra'yil aini, pada pandangan mata. Gula pun dalam air kacau. Tengok boleh. RM10 kita bagi, siapa boleh nampak gula tu? Itu dipanggil khalit. Gula dalam situasi itu khalit. Kalau kita ambil batu, bubur 5 biji, kacau dalam air, cuba tengok batu, nampak batu? Nampak batu lah. Tu mujawir. Gula batu nampak lagi batu, tapi asal batu besar jadi batu kecil. Jadi dia larut juga, cuma makan masa. Dia ambil masa, pasal di atas saiz dia yang besar tu, dia lambat untuk larut dalam air. Tapi sebenarnya dia larut juga sampai satu tahap dia la yutamayyazu fi ra'yil ain. Nama dia khalit juga. Jadi nak bagi apa, ada general knowledge itu, ada pengetahuan am yang nak kena faham mana benda larut tak larut tu. Yang tu kena ada akal lah. Yang tu kot bahasa mudah ni. Apa maksud kena ada akal? Kena kenal apa benda persekitaran kita. Dan air ni nama mutaghayyir bi khalitin tahir. Mestilah benda khalit yang suci. Contoh suci tadi lah, gula, sirap, air mawar, pandan, blender, kita ambil air hijau tu tuang dalam air jadi hijau. Memang hijau tu lah air tu. Maksudnya klorofil yang ada dalam air tu menyebabkan air tu jadi hijau. Tu bahasa sains dia lah kan. Klorofil lah hijau tu. Khalit atau khalit. Tapi kalau daun pandan tak blender, selai buah dalam air, memang ada bau daun pandan dalam air, ada lekat bau, tapi bukan daun pandan larut dalam air. Tu apa? Tu mujawir. Pasal yutamayyazu bi ra'yil ain. Yutamayyazu bi ra'yil ain. Kalau ada pula dalam dia, ada yang larut, ada yang tak larut. Bila ada je elemen yang boleh larut dalam dia, maka nama dia mutaghayyir. Mutaghayyir. Kalau ada kecuali pun dalam bab ni, tanah, tu lain. Dua benda yang dalam bekah yang kena ingat. Campur dalam air walaupun berubah macam mana, dia tetap mutlak. Tanah, garam. Dan garam air, bukan garam bukit. Dia panggil milhun ma'i, bukan milhun jabali. Jumpa ni? Memang jumpa ni. Sebut awal. Dua benda yang memang campur dalam air walaupun berubah, buh garam biasa kita beli je lah. Kalau garam bukit lain. Garam ni garam laut. Memang ambil pada laut. Garam tu memang ambil pada laut. Apa nak sebut. Jadi kalau air tu mutlak, ambil garam, buh dalam air tu mutlak air, walaupun masin. Satu air garam, air laut, walaupun masin macam mana, walaupun pergi kat laut mati tu, masih gila punya. Pantai dia pun, pantai garam, bercampur dengan pasir. Air dia mutlak. Kenapa mutlak? Garam tak mengubah status kemutlakan air. Syaratnya garam tu memang garam laut, bukan garam bukit. Garam bukit pun kita kalau baru belajar tak kenal dan tak peduli garam apa, tak kenal kita garam bukit tak? Garam bukit. Kalau bahasa kampung garam bukit dipanggil sira.
Kedah ada bahasa tu, kampung Sirah. Apa? Pasal kampung tu banyak garam bukit dulu lah kot kan. Kalau nak cerita asal usul kita, oh rupanya kampung Sirah. Oh Sirah ni garam bukit rupanya. Yang ke Sirah ni sirah gula apa? Garam lah. Apa cerita Tahir cerita asal nak sebut Tahir tang cerita ada dua benda ni yang dia walaupun larut tak berubah air, tu ke depan memang jumpa lagi. Tahir, jadi mestilah Khalid yang Tahir, waqad dan sesungguhnya ghaniyal ma'u anhu ataupun ghanal ma'u anhu. Ghina, kalau kita baca waqad, qad fi'il, ghana, ghina, ghaniya, kaya lah. Ghaniya wazan khoshiya, kalau kita baca itu ghaniya, ghaniyal ma'u, kaya lah air daripadanya. Istilah kaya ni memang air biasanya tak ada Khalid ni, waktu boh dalam air. Khalid ni menghilangkan mutlak air, nama dia mutaghayyir. Kalau macam garam, dia memang duduk dalam air. Garam dalam laut tu, dia memang duduk dalam air. Keluarkan dia dengan proses sains apa, macam-macam nak sebut tu. Keluarkan dia daripada air. Lepas tu ni air mutlak, ambil garam tu, boh balik dalam air. Macam mana? Baik ya? Air lalu kat sungai. Air sungai di tanah. Tambah air hujan bercampur. Jadi ambil air sungai tu, memang air sungai tu akan ada tanah. Jadi bila dia tak hujan apa, jernih. Tapi tanah ni antara yang memang ada dalam air. Satu, laluan dia pun adalah tanah. Allahumma salli alaihi. Satu, kalau memang yang memang asal daripada air ni, dan air tak dapat, tak apa istilahnya, tak kaya pada dia, ambil tanah, boh dalam air mutlak. Satu, kalau orang tanya macam kita samak daripada najis anjing babi tu, anjing mughalazah tu, 7 kali, salah satu daripadanya dibubuh air tanah. Buah air tanah tu apa status air tu? Mutlak. Air tu mutlak. Apa? Buah tanah dalam air, walaupun tanah tu berubah rupa, tak mengubahkan status kemutlakan air. Pasal apa? Yang usah air dia mala ghaniyal ma'u anhu. Begitu garam mala ghaniyal ma'u anhu. Tapi mesti milhun ma'i, bukan milhun jabali. Istilah milhun ma'i ni bahasa lain ni juga garam, saya sebut garam laut tu. Mineral-mineral yang dalam tanah. Yang tu istilah Arabnya dia panggil milhun ma'i. Kalau garam bukit, yang tu bukan milhun ma'i, yang tu dia panggil milhun jabali. Nak kenal tu pun buka kamu apa boleh tengok apa dia milhun ma'i jabali. Kita baca tak faham. Istilah ni istilah sains sikit. Kita pun tak mengaji Arab, mengaji sains dengan bahasa Arab, tak faham kita. Ada benda tak faham istilah-istilah itu. Kaza'faran. Contoh Khalid ni kata dia za'faran. Za'faran. Kitab ni lah contoh dia za'faran. Nak sebut apa? Za'faran lah. Apa bahasa sebutnya? Safran kan. Apa za'faran ni? Dia adalah stigma bunga yang pada dia ada warna, bubuh dalam air, warna yang ada pada stigma. Za'faran ni dia akan larut dalam air. Khalid tu, stigma dia tu tak larut. Stigma tu lah, apa nak panggil stigma urat za'faran tu yang rupa macam tembakau tu. Orang sekali lalu macam tembakau kan, dia urat halus-halus tu. Yang tu dia akan hak dia lah, tapi warna yang ada kat dia tu akan larut dalam air. Itu air tu mutaghayyir. Siap. Kunyit tu kunyit lah, tapi kat dia tu ada warna, buah dalam air, air tu jadi kuning. Air tu jadi kuning. Warna kuning pada kunyit tu Khalid. Pasal buat keluar kunyit, air tetap kuning.
Boleh beza kunyit. Kalau ain kunyit tu yang boleh. Tapi warna kunyit tu dah sebati dengan air. La yutamayyazu fi ra'yil ain tu khalid. Tu mutaghayyir. Dia khalid. Satu itu kunyit. Kalau kunyit tu kita buang dalam air, air tak kuning pun. Mutlak. Itu kunyit apa yang jenis rasa katalah pandan masalah bau daun pandan, bau tu lekat, dia bukan khalid, mujawir. Bau kalau rasa apa lagi contoh rasa benda-benda yang kita buat selalu ni, buahlah cabai warna memang katalah ambil cabai memang warna tak ada lekat situ, bau pun tak ada bau, tapi bila minum air tu rasa pedas tu ada. Yughayyirul ma', pedas buat keluar cabai. Ini kalau cabai blender memanglah kan, memang tuan ni tak cabai tak blender ni, kalau tak rasa pedas pada air tu tak ada masalah. Jadi bila ada rasa pedas tu maksudnya ada benda khalid pada dia. Cuma nak nopik tang ada khalid tu lah. Kalau ada khalid pada dia, air itu mutaghayyir. Allah warna kaza'faron wa samari syajarin, dan buah daripada pokok nabata qurbal ma'i. Buah pokok yang tumbuh ia syajar ni qurbal ma'i, berhampiran dengan air. Wa warakin turiha, itu juga daun yang dicampak dalam air. Summa tafat, jadi buah pokok tu dia ada buah, duduk dekat air, masuk dalam air, daun campak dalam air, summa, dia ada summa tu. Kalau dengan buah dengan daun aja tak selesai, tak jadi dia air mutaghayyir. Summa tafattata wajah samar yang tafattata tafa'ala. Summa tafattata, kemudian hancur ia. Bubuh daun dicampak dalam air. Kalau campak dalam air dia tak khalid, tapi dia reput. Buah campak dalam air, buah tu mereput dalam air. Air tu mutaghayyir. Kaidun wahid. La turabin wa milhin. Wa milhi ma'in. Tidak, maksudnya la la yughayyiru itlaqal ismi ma' in kana tu takdir dia macam-macam. La turabin wa milhi ma'in, tidak, kalau ambil la tu dengan mana atau je, tidaklah tanah, dan milhi ma' dan garam air. Garam air tu garam kita ambil dari laut, termasuk milhuma, mineral yang air biasanya akan ada mineral ni. Itu dipanggil milhuma. Kalau kitab kadang dia datang dengan ya nisbah, milhun ma'iyyin. Ma'iyun, milhun ma'i. Kalau milhun jabali, dia garam-garam yang ghalibnya ada kawasan pergunungan. Kalau milhun ma'i, garam-garam ataupun mineral yang biasanya larut pada air. Kena tengok nisbah dia, jabali dengan ma'i. Pasal air kalau lalu kat kawasan gunung, dia mesti lalu dekat jabal juga kan, dekat jabal. Tapi dia ada istilah milhun ma'i dengan jabali. Ya. Wa in turiha fihi, sekalipun dicampakkan kedua-duanya, turab dengan milhin ni, milhin ma' fihi fi ma'i mutlaq. Dua benda ni memang selalu dalam fiqh pun dia buat teka-teki. Apa benda campur dalam air, larut dalam air, dia khalid tapi air masih mutlak. Jawapan dia tanah dan garam.
Siap. Jadi kita kena ada kebolehan untuk menilai benda tu benda larut tak larut lah. Selalu dalam kes kita duk pakai dalam istimal ni kapur barus. Kapur barus larut dalam air. Tak. Jadi bila tak tu kapur barus, air nak mandi mayat, buh kapur barus, air tu mutlak. Antara air mandi mayat, buah bunga. Ni ada tempat-tempat yang macam tu lah kan. Kita janganlah bunga pun tak ada. Air ambil bunga, buah. Tengok bunga tu buat apa? Upak tak? Upak tu kan? Upak tu. Upak dia ramai pergi hancur. Upak tak? Kalau tak upak, buah bunga tu semata-mata mutlak air tu. Tapi upak dia sampai lembek, lunyai daun tu, bunga tu, masuk dalam air, ada benda larut dalam air, ada khalid, mutaghayyir. Walau untuk buat air mandi, air tu tak air mutlak. Itu kan nak mandi, antara yang memang salah satu air mandi ni, kena orang panggil air 9, air 7, air 5 tu, ialah ambil air mawar, buah dalam air. Air mawar, memang air mawar. Buah dalam air, bau mawar. Tak mutlak air tu. Air tu tak mutlak. Jadi air mutlak, air kosong, air yang buah bunga saja. Anda pun ambil daun pandan buah tu. Anda pun antaranya ialah air daun bidara. Daun bidara tu buat apa? Ambil daun bidara buah dalam air. Tak tahu tak? Pokok bidara pun tak kena. Ambil daun bidara tu apa? Upak. Dia ramai. Nanti rasa macam berlendir sikit air tu. Yang tu. Bukan berlendir. Air bidara, daun bidara tak berlendir. Allahumma salli wa sallim. Jadi bila upak tu, kalau ada benda yang menyebabkan perubahan pada air, nama dia mutaghayyir. Kalau tak ada, mutlak. Dobit dia tu. Kalau daun bunga raya, kan dia macam berlendir, macam daun, macam bendi tu kan. Bubuh dalam air, daun bunga raya, ramai, dia jadi berlendir, pekat, macam shampoo. Mutaghayyir. Situ nak tengok dia mutaghayyir atau tidak. Macam bidara ni, kalau dia tak upak saja kan, kita letaknya dengan jumlah yang banyak, tapi dia mengubah air tu, dia jadi mujawir ke? Ya. Daun bidara tak berlendir, saya silap sebut. Berlendir tak berlendir, bahkan dia kalau ada daki-daki yang badan berlendir kat badan mayat, kalau kita ubah daun bidara ni, sekalipun kita upak-upak, pasal dia bukan larut dalam air, dia memudahkan menanggal kotoran-kotoran tu. Nanti badan tu jadi kesat. Bila ni nak cari pokok bidara payahlah. Belah siap banyak lah. Butuh yang buah bidara siap banyak mana ni. Kita buah bidara ada kampung pun, buah bidara kecil-kecil tu. Orang tak peduli pun. Buah bidara siap macam apple kecil tu kan. Besar tu. Sekilo RM10, RM8, RM12, ada time RM15. Bidara. Saya mula tengok dulu apple lah ni. Tengok macam bidara. Tengok apple lah, apple Nusantara. Okey. Sahaja sebut tu pasal nak sebut apa benda larut tak larut tu rihafi lah. Okey. Selesai tu. Wala yadurru taghayyurun la yamna'u lisma. Tak jadi mudarat oleh berubah yang tak menegah ia ismakan nama. Macam mana nak kenal ni? Yang ni pun boleh dia nama tak menegah nama tu ke mengubah ke, yang tu tengok pada huruf juga. Kalau batu jalan raya, orang buat batu buat konkrit simen tu, kan dia selain pada batu, dia ada retakan batu tu. Bila dia hancurkan tu kan dia akan ada bersama batu tu kan. Bila buat dalam air kan, bila kacau dia putih. Batu tu dia akan campur air putih. Tapi dalam masa yang tertentu, biasa nanti batu tu mendak. Taghayyur macam tu, dia tak mengubah nama. Dia memang akan ada warna putih. Tapi putih tu bukan putih khalid. Putih tu putih pasal ada elemen halus batu, abuk-abuk batu tu. Yang tu yang menyebabkan warna putih. Dia bukan khalid, dia mujawir. Biarkan nanti dia akan turun bawah. Mutlak air. Jadi la yadurru taghayyurun la yamna'u lisma liqilati. Kerana jadi antara tak mudarat tu apa? Kerana sikit. Yang kata sebaldi air secubit gula. Mutlak. Ada apa? Sekolah kita ni setitik
air sirap. Tak ada apa. Tak jadi apa. Cuma bila titik air sirap kat situ merah, kita cedok merah tu. Tu tak kaya dah. Kita ambil setupik gula, buah tu cedok betul-betul. Kita cekap lah tu, masuk cuk. Memang tak nampak. Tu rasa manis tu tak kaya lah. Iktibar dengan seluruh kolah sagi tu, tak ada apa-apa lah. Satu dalam kaedah najis khasnya, dia ada situlah hukum. Kalau kata Sungai Perak besar, tu ada orang tabur baja dalam Sungai Perak tu. Baja berak lah maksudnya, tabur baja. Perak pula tarik cair, kita cebok-cebok, tarik tu ada dalam cebok tu. Mutan najis lah. Memang dia berak kat hulu, tarik dia berapa gram aja. Takkan sampai hulu Sungai Perak semua ubah baru kan. Macam tu lah. Jadi maksudnya dia akan ada hukum sendiri yang dekat tempat najis tu. Kalau tempat air macam saya sebut sirap, gula tu, kalau dia memang duduk kat situ je, dia situ je lah tempat yang hukum mutaghayyir. Kalau tasbih masalah juga, saya ngaji ada guru kata misalnya, katalah kita pergi tempat sejuk, ada sirap jatuh dalam air, lepas tu kawasan tu sejuk sangat, dia beku. Jadi tempat sirap yang beku tu, yang nampak warna merah tu, situ mutaghayyir lah. Tempat lain kita ambil air tu, katok ambil, dah sirap ujung situ, ni air sini, ni mutlak lah, yang tu yang mutaghayyir dia tadi. Dia punya taswir tu cekap, dia punya misal tu kita dengar, pandai dia, aku nak reka, aku tak pandai nak buat masalah. Dia punya reka dia punya masalah tu. Maksudnya dia cekap juga, macam biasa duduk kat salji je. Tunggu dulu kita tengok cara dia fikir, ada benda kita tak accept, macam dia boleh cara fikir tu ya. Kita tu taswir masalah ni tu. Bi an syakka au kasura au ahwa kasirun, silap saya baca. Bi an syakka mana la taghayyur la yabna li isma' likirati walau ihtimalan, walau kana adami taghayyur la yabna li isma' tu ihtimal sekalipun. Maksudnya menyebabkan air tu tak boleh nak kata dia berubah tu atas jalan ihtimal saja. Taswir macam mana? Bi'an syakka, dia nak syakka, nak taswir bagi ihtimal. Wa zalika la yamna'u isma' likilatihi wala ihtimalan tu bi'an musawwarun bi'an syakka syakya syakhsun ahwa, ada gaya mak ni dan ahwa mutaghayyir ni, taghayyur tu kasirun, adakah banyak, au qalilun, ataupun sikit. Jadi maksudnya ada air, lepas tu katalah ada gula jatuh dalam air ni, ataupun dicampur dalam air ni, air ni mutlak tak mutlak, memang ada benda bubuh kan, bubuh gula, tapi tera ni banyak ke sikit, banyak ke sikit, banyak ke sikit, banyak ke sikit, memang ada benda campur, banyak ke sikit, banyak ke sikitnya. Kalau syak macam mana? Sikit. Pasal banyak ke sikit, sikit lah pasal duk syak. Tera ni berubah tak berubah, tera ni berubah tak berubah, tak berubah lah, pasal kau pun duk berubah tak berubah. Kalau berubah tera ni berubah tak berubah, tak berubah apa je minumnya, manis, itu tak syak lah, itu memang kasir lah. Jadi kalau berubah tak berubah, banyak ke sikit, sikit. Jadi hukum nama ada taghayyur, pasal tu asal lah taghayyur. Dia terbalik macam kita sebut air mawar tadi, asalnya memang air mawar, memang air bau, tapi dah lepas 3 tahun 4 tahun dia expired, tak ada bau. Itu macam mana? Air mawar ke tak air mawar dah? Air mawar ke tak air mawar dah? Air mawar ke tak air mawar dah? Air mawar lah, cuma air mawar yang dah tak ada bau. Mutaghayyir lah, tu tak ada bau pun takdiri. Itu tepat dia. Wa kharaja biqauli bi khalitin al mujawiru, dan terkeluarlah dengan perkataan aku, kata syarih, kata aku yang dalam kurungan disebut bi khalitin tu, badal biqauli tu bi khalitin. Apa yang kharaja al mujawiru tu fa'il lagi kharaja,
terkeluarlah oleh mujawir. Saya suka terjemah terkeluar. So, kita kalau nak buat definisi kharaja tu bukan keluar, terkeluar. Maksudnya bila kita sebut mesti berubah dengan khalid. Bila sebut khalid maka mujawir terkeluar daripada bab untuk mentaghayyurkan mak. Wahwa, kata dia, apa mujawir lah? Mujawir ni benda jiran lah, kalau saya terjemah. Tarikh dia macam ni, ma yutamayyazu linnazir, dia barang yang boleh dibezakan bagi orang yang melihat. Buah dalam air kacau memang boleh kenal apa benda yang dibubuh dalam air tadi. Contoh mudah dia bagi, kita bersebut dah tadi, kaudin seperti kayu, od. Kalau od tu dengan warna kayu ketui je, ataupun od tu dengan warna od gaharu kayu gaharu kan. Od gaharu kan. Cendana. Gaharu. Kayu gaharu. Dah gaharu cendana pula kan. Apa gaharu ni? Nak buat apa contoh gaharu ni? Kayu yang berbau wangi. Kalau buat bakar tu satu hal, tapi air berbau gaharu. Buat keluar gaharu tu, air bau tak? Bau. Apa hukum? Mutlak tak mutlak? Mutlak. Itu bau tu bukan larut dalam air. Tak. Bukan bau tu larut dalam air. Sebab berjiran dengan air satu dia bau. Kayu tu tak kayu. Itu tak kena kenal tu. Contoh saya bagi tadi cabai tak? Cuma cabai cili saya bagi contoh tu tak apa kena. Masa tak saya kata pedas kan. Pedas tu pedas mujawir. Macam mana bau wangi pandan bau mujawir. Tapi kunyit kalau kuning bukan mujawir tu. Kalau tak tumbuk lagi kunyit tu, kulit pun luar pun tak buang, kunyit hidup tu lah. Letak dalam air ada kuning tu sikit je mutlak. Kalau warna kuning dia tu pun kuning yang mujawir. Sebab ada kunyit tu dia kuning, buat keluar dia tak kuning. Tapi kalau dah belah hirih kuning tu yang tu ada khalid yang masuk dalam ni. Ada khalid macam daun pandan kita blender masuk dalam air, ada khalid kan dia, ada klorofil tu. Kalau apa ni, cuma kalau masalah kayu cendana apa macam kita sebut di kapur barus tu, walaupun bau, masalah bau ni selalu dia tengok pasal kapur barus bau kuat, tetap air mutlak. Nama dia mujawir. Kaud waduh ni nak minyak. Saya bagi contoh petrol tadi lah. Air campur petrol, air tak boleh pakai, petrol tak boleh pakai. Tapi nisbah mutlak, air tu tetap mutlak. Nak ambil wuduk, ambil lah kau. Tapi bau petrol lah kat kau lagi. Isi lagi kena cucuh minyak ke apa, api terbakar dengan kau sekarang ni. Haji buat lawak wuduk tu. Pasal apa? Pasal air dengan minyak memang tak bercampur. Untuk bau tu bau mujawir, bau jiran. Saya dengan jiran ada guru buat misalnya ni, contoh jirannya dah. Kita berhenti sejuk, ada air kosong apa punya je lah, air Milo apa yang tak habis, air teh apa. Tu ada orang bagi durian tak habis makan, dah berhenti sejuk, tutup. Buah malam pagi esok minum air kosong, rasa durian lah. Macam mutaghayyir lah air tu. Situ bukan air uap durian masuk. Memang ada uap durian masuk lah, tapi taklah dengan uap durian tu masuk menyebabkan air tersebut jadi mutaghayyir tidak. Pasal apa? Dia atas jalan macam tu namanya berjiran. Kita bukan ambil durian pun dalam air tu. Bubuh dalam peti sejuk, dah kawasan tu tutup. Istilah terukup apa macam tu lah bahasa-bahasa dalam kitab ni. Bau durian yang lekat pada air teh ke air kosong ke dalam tu, yang tu adalah bau yang mujawir. Macam apa sebut, ada kolah wuduk kat masjid ni, luar pagar tu ada bangkai kambing mati, busuklah bau kambing tu. Bukan kambing tu masuk dalam air, busuk kambing tu punya busuk, air kolah yang kat sini ni cedok bau bangkai kambing lah. Bukan bangkai kambing masuk, memang bangkai kambing masuk najis lah air tu, tapi pasal mujawir,
Duk kami. Sebenarnya bau busuk bukan kat air tu. Busuk air kat hidung kau. Pasal busuk tu bau sini. Kau sangka busuk tu kat dalam air. Ataupun kalau busuk alih pun. Busuk mujawir. Tapi kalau kambing duduk dalam air, jangan buat pasal. Yang silap faham. Yang ngaji tu jangan tidur. Ngaji lain tidur tak apa. Ngaji tu tidur lagi. Ustaz kata, air kolah, kambing mati, bau bangkai. Bangkai tu tak apa kata dia. Aku tampar lagi. Orang duk cerita mujawir bukan air yang masuk dalam tu, dengan air bangkai, air danau semua dah khalid dengan air bau busuk. Dia kata tak apa lagi air. Tu nak kena tu. Siap. Ud duhdin walau mutai yabina atau mutayyibina, baca panggil sedar lagi, walau mutayyibaini baca. Ud duhdin mutayyibaini, walaupun ud dan minyak itu mutayyibaini, yang berbau wangi kedua-duanya. Ud umum ud ni kayu lah, tapi ud kalau atas nama khas kayu gaharu tu lah. Memang dia mutayyib. Duhnin pun minyak wangi, mutayyib juga, ada tib, ada wangian itu. Untuk mutayyibai ni macam tasnya. Wa minhu al-bukhur, sebahagian daripadanya khalid adalah al-bukhur. Wa in kasra adalah bukhur. Apa bukhur? Boleh? Kemian. Kemian. Istilah kitab kalau bukhur ni kemian. Dan ni bukhur ni apa dia? Jenis kita bakar arang dalam bekas tu, sebut rasa wangian tu. Apa benda pun panggil bukhur lah. Kadang daripada ud pun. Tapi bukhur. Luban lah apa. Tu nauk-nauk bukhur. Nauk bukhur. Kemian pun dalam air. Bau kemian. Itu khalid Ustaz. Mujawir. Kemian ni. Kemian tak larut dalam air. Tak larut. Dia macam batu pun dalam air. Dia buat berapa benda? Kemian memang made in orang Ta'ala. Dia bukan buat pada apa. Kalau kemian yang asli macam luban apa tu kan, dia getah pokok apa, memang Allah bukan manusia proses buat. Memang made in orang Ta'ala. Orang Ta'ala buat bukhur. Macam mana proses jadi tu Wallahualam. Tapi maksudnya kita bukan olah buat dia. Kalau macam oat yang model lah ni tu, yang dibuah berkemikal apa tu, yang tu nampak aje sebenarnya khalid, tapi sebenarnya dekat dia tu dah teresap, nampak aje mujawir, tapi sebenarnya dekat dia ada kemikal yang dah meresap dengan dia. Bila bubuh dia terlarut dalam air. Tu kena tengok tu, yang tu yang kata kena ada general knowledge tu, kena ada kebolehan nak menilai dia khalid ke mujawir tu. Macam kita sebut sugi lah ni kan, tak buat sugi kan, macam tu. Kayu sugi betul, memang ada rasa sugi, memang dia ada original rasa sugi tu. Katalah buah dalam air, sugi, batang sugi ni mujawir, bukan khalid. Itu sugi yang asli sugi. Tapi sugi lah ni yang dalam plastik tu, dia ada tulis lah, ni perasa apa. Dia pun buka-buka basah, cium pun bukan bau kayu, kemikal lah. Buah dalam air, kayu tu memanglah tak larut, tapi ada kemikal yang dalam, yang dah resap yang dalam kayu tu, yang akan larut dalam air. Kalau air tu berubah, yang berubah banyak, mutaghayyir. Kalau berubah ada, tapi taghayyuran kasiran. Berubah tak ubah? Tak ubah. So, ulama kita bahas air ni, kita dengar sampai apa ni? Buat panjang sangat dia orang bahas ni. Perhati sungguh dia main bahas air macam tu kan. Lepas tu faham tu, dia orang ada upaya menilai mana khalid, mana mujawir. Kita nak kenal benda tenggelam, benda timbul pun susah. Bubuh apple dalam air, tenggelam ke timbul? Cuba teka. Kau budak pasti kena ajar gitu kan. Teka. Ada kena tenggelam Ustazah. Siapa kata tenggelam kan tangan? Siapa kata timbul? Tengok. Ambil air. Wah, timbul.
nak belajar apa, yang ni tumpat, yang ni tak tumpat, ajar ilmu sains kan. Kalau tak pasti je pun. Ni orang tu tak faham. Saja-saja pula tu. Duhdin mutayyibain ni. Wa minhu al-bukhur wa in kasura, sekali pun banyak. Kemian buah banyak-banyak, memang air akan bawa kemian. Selalu kalau kasura ni sifat kita yang praktikal, kabur barus lah. Buah kabur barus banyak sampai color dia orang nak perang ni, merah ni. Sampai macam tu punya color. Sekalipun air dia mutlak. Pasal apa? Pasal dia adalah istilahnya, kalau sebut kapur barus yang bubur dalam air, dia berubah tu pasal mujawir, bukan khalid. Kalau katalah esok dia buat satu kapur barus, nak panggil kapur barus, tapi ada chemical yang dia buat untuk bagi bau kapur barus, tu lain, itu hukum lain lah. Tapi kalau kapur barus yang asli, memang kapur barus lah. Salah ni banyak barang-barang tiruan ni. Bayar nak getah. Kalau zaman saya belajar sekolah kebangsaan dulu lah kan, getah, mereka dia boleh buat getah tiruan. Susu getah tu dia boleh buat dalam amal kajian ni, buat getah tiruan, bersaing dengan getah ni. Dia pasal ekonomi tu lah kan. Sampai ada satu tahap getah tiruan ni orang tak nak. Getah tiruan, orang tak nak getah asli ni. Siapa? Getah tiruan ni lagi murah daripada getah asli. Getah asli naik melambung harga. Satu untuk kawal harga, macam mana? Dia buat getah tiruan mahal ni, dia buat ni banyak-banyak, yang ni jadi tak laku, jadi tak boleh nak naikkan harga getah asli. Buat banyak sampai getah asli jatuh harga, sampai murah. Sekilo 3 sen, 5 sen. Dulu lah getah scrap tu 5 sen, itu naik 15 sen. Satu masa dulu permintaan terlalu banyak pula pada getah asli ni, sekilo RM8, RM9, RM10. Orang tak nak getah tiruan. Siapa? Buat tayar apa, yang boleh buat tayar tapi keras ke matu. Dia macam tayar-tayar made in China, keras kong kan, naik tak salah langsung bunyi bising. Kalau getah asli ni masuk atas jalan raya, grip dia pun kuat, bawa 300 km sejam pun biung dia grip kat tayar, kat jalan tu kuat. Kalau getah tiruan ni bawa 120 pun pusing je sang raya. Jadi orang suka getah tiruan, naik harga getah. Yang tu pasaran dunia tu. Saya nak cerita apa? Tiruan tu, getah pun dia boleh tiru. Kimia macam-macam. Dia boleh tiru rasa, bau. Bukan ayam tapi perasa ayam. Perasa ayam. Tu perasa ayam, cube ayam no lah, no, yes. Cube ayam ada, cube lembu ada, cube bilis. Dia mesti buat sup dulu kan. Hati dia tu dia padatkan ni. Ada yang memang kimia, betul. Macam mi Maggi ni ayam ke? Ada kimia. Ini ayam betul ke rebus? Saya fikir memang ayam dia mungkin antaranya. Tapi kebanyakannya kalau yang commercialize ni adalah kimia aja. Bukan rasa ayam pun. Mungkin sekarang ni dia boleh buat udang Ustaz. Dia boleh buat udang tu. Telur mana buat? Nanti saya share video. Share. Singapura. Telur dia lewat. Telur tu, telur tiruan. Beras pun dia buat. Alah, apa lah ni? Tu kata dia orang ni malam ni tahu benda dah. Sayur dia boleh buat sayur kobis tiruan. Buah air. Jadi kobis. Makan mu lagi apa pada kobis tu? Rupanya tak bahan kimia menentang apa lah. Makan mampu. Sayur dia boleh buat. Sayur dia buat. Tapi tak semua sayur lah. Macam kobis tu, dia boleh buat. Bayang tau, telur, kulit telur. Telur tu yang adalah putih tu dengan kuning tu, boleh buat bahan kimia. Kuning dengan putih telur. Tak serius, nanti kita share video. Kalau Lani punya pengajian, kena buat yang tu. Kompol itu, nak mengajar ni, kena kompol siap dah. Tunjuk. Tengok ni. Telur tiruan. Ni tiruan. Ni tiruan. Ni tiruan. Sampai macam tu. Nah, sebut macam ni lah. Kalau yang asal lah, tak nama mukhalid mujawir macam tu. Jadi kalau atas bahan kimia, jadi yang larut tu kimia tu kan, bahan kimia tu. Jadi kimia ni dia bukan mujawir lah, khalid kan. Kalau dia khalid kan, larut.
Asal tu sebut situ sikit lah. Asal sebut sugi tadi tu. Pasal sugi yang duduk dalam plastik tu ada benda khalid dalam dia, bukan mujawir. Jadi bila rendam dalam air tu, yang sugi tu, itu cuma tengoklah perubahan banyak ke sikit. Atas bahas air juga ni, atas di sebelah kita ni, air kita dia kan dirawat dulu kan. LAP ke apa ke, Syabas ke apa. Bila antara rawat tu, dia bubuh ke Pur Barus. Pur Barus ada? Bukan? Nak pergi mendak atau apa? Klorida. Apa ni klorida apa? Tawas ni satu elemen untuk memendakkan ampayan yang ada dalam air supaya turun bawah. Satu sampai satu takun lagi. Antara yang di bawah ni klorin. Klorin benda khalid, bukan mujawir. Untuk air tu air klorin. Memang ada klorin. Memang kita tak boleh nafikan. Dia ada beberapa chemical tu. Tanya orang duduk kerja air, dia tahu lah. Dia akan sebut satu-satu. Memang ada benda larut. Bukan akan ada, memang ada. Yang benda-benda ditambah ni. Cuma yang ada tu sikit. Dia tak menegahkan nama air. Jadi masih mutlak lagi lah air kita ni. Cuma jika sampai satu tahap, dia baru cuci tu punya tempat loji pembersih air tu, dia bubuh banyak sangat klorin tu. Mungkin dah kali pertama punya kan, dia punya jirah yang pertama tu buka paip putih kan, lepas tu bau klorok. Masa tu apa faham tu, ada benda khalid dengan dia, tapi khalid dia tagayuran kesiran, tak mutlak air tu. Minum pun tak sanggup nak minum, bubuh Milo ke apa ke, bau klorok lah. Siapa basuh cawan ni dengan klorok siapa? Tanya bini dia, kau basuh dengan klorok ke? Ni tak adalah bang, air ni. Kau nak cepat mampus, kau minum lah air tu. Yang lain ni kan jual penampis apa pula supaya dapat ditapis klorin apa kan? Macam-macam tu. Pasal apa tu? Air tu kan digunakan untuk bagi memisahkan apa tadi? Ampayan yang ada dalam air tu. Sekarang ni ada jual lah benda tu. Untuk kalau orang travel masuk ke hutan apa. Jadi ambil air tu dia letak dalam bekas. Lepas tu dia buka sachet tu letak tu, air tu akan pisahkan antara yang apa ampayan yang dalam tu dengan air betul. Empas juga. Ampayan dia. Macam itulah. Tak ada kandangnya bahasa ampayan lah. Ampayan tu akan turun bawah, betul air jernih tu akan naik atas tu. Macam mana tu Ustaz? Itulah kalau faham tu, dia nak kata macam mana, dia sebagai satu pemangkin, bukan pemangkin juga, dia sebagai satu elemen untuk adanya daya lekatan. Yang tu kot bahasa saya ngaji saya yang bodoh-bodoh dulu macam tu. Dia macam memberatkan. Dia ada satu unsur lekatan dekat elemen yang dibubuh tu. Dia akan melekatkan ampayan-ampayan dalam air antara satu sama lain. Bila dia melekat, dia tu bawah lah, dia berat. Itu je. Ada unsur lekatan yang kuat pada dia tu menyebabkan ampayan tu lekat dia turun bawah, jadi akan terkasih lah ni benda-benda yang terampai dengan sebab buah tu dia akan menarikkan ke bawah, yang ni air ke atas, yang tak ada ampayan tu lah menjernihkan air lah. Kalau yang memang cara kita sebut tradisional ni, tawas lah. Selalu orang tua-tua dulu air telaga tu tengok keror je, dibuh tawas 3-4 ketul nak turun. Kali pertama buat air tu macam tu lah. Ataupun ada musim-musim dia kadang hujan kuat sangat ke apa, air tu jadi keruh, campak tawas 3-4 ketul, air jernih. Jadi tawas larut dalam air. Ada try ni. Pasal bila gosok dia makin nipis, makin habis. Dia boleh larut tu. Cuma larut dia biasanya tagayuran qalilan. Dan kita tak perasan pun dia. Melainkan satu gelas kolej tu, satu gelas ambil tawas ketul besar tu, buah tu, separuh tu tawas. Biar sebulan tak nampak dah rumput tawas tu pasal dah larut, dah jadi larutan tepu pun. Macam tu kan. Macam mana? Tu memang mutaghayir. Mutaghayir. Pasal kita yang kita tahulah. Tapi biasanya kalau proses penapisan air LP apa, tak banyak pun, sikit je. Dia buah tu. Dia buah untuk proses antaranya proses tu, dia tak nak merosakkan proses tapisan dia yang ada, supaya jangan terlalu banyak ampayan kasar ni. Ampayan kasar ni melalui proses bubuh tawas asing dia daripada air yang nak ditapis.
Yang tu pun nak tahu pergi jumpa orang kerja LLP tu. Orang ada cerita satu-satu. Tak lakak nak ingat. Pernah jumpa tu. Satu saya sebut tu. Bahan ni kita dengar cerita. Detailnya. Orang macam tu baru kena dia cerita baik ni. Cuma dia kerja tu tapi dia tak tahu nak hukum apa air tu. Kita pula tak tahu hukum apa benda dia campur tu. Yang tu. Tapi nak sebut tak tu lah. Kalau air sampai tahap satu hari kita buka sampai air tu warna putih, tu bau pun bau klorok kuat, simpan 2 hari pun bau klorok lagi, macam tuang klorok dalam baldi je yang kita tak ada air tu. Yang tu minum pun bahaya, bahkan istimal pun tak boleh, wuduk pun tak boleh, mandi pun tak sah, nak cuci kencing merah pun tak boleh. Apa? Bukan yang mutlak dah. Pasal cium orang kata ni klorok ni bukan air paip. Aku tak percaya lah air paip macam ni. Air paip takkan macam ni kot. Mula-mula buka paip macam ni. Gelai balah tu lebih ada orang tak akan kata air tu air saja ni klorok ni, kau ada tumpah klorok apa masuk dalam ni kot. Jadi maksudnya perubahan banyak tu. Dia menegahkan sebut air saja. Kalau macam kita minum kat kedai, memang kadang air tu bila tak bancuh apa, tambah kita yang nak biasa air bukit ni, hampa saya kata orang punya sensitif kan. Kita dah biasa minum air bukit ni, kita tak minta air kosong atau air masak tu. Kita pergi kat kedai, tak gamak nak minum. Dia ada tempat-tempat, ada hari dia tengok kedai kan, air dia bagi air masak. Tak gamak nak minum siapa. Kuat rasa klorak, rasa klorin tu kuat. Kita minum air bukit ni keruh pun, jerah air sedap je. Memang sedap pun. Keruh tu satu hal lah, tapi tak ada masalah. Air dia tak ada bahan kimia ke. Minhu al-bukhur wa in kasura. Wa minhu bukhur wa in kasura wa zahara nahwu rihihi, dan nyatalah seumpama baunya sekalipun. Untuk semua tu lau tu untuk koyah. Sekalipun bau dia kuat macam kapur barus, kita sebut ni apa, contoh mudah petrol lah. Khilafan li jam'in, menyalahi bagi suatu kumpulan ulama. Jadi khilafan li jam'in ni maksudnya ada juga yang khilaf daripada apa jumhur ulama sebut ni. Tapi kita duk pakai tutup guru duk sebut selalu hak jumhur eh. Satu khilaf ni jangan tak tahu ada khilaf je. Khilaf ni apa? Silent sudah. Jangan pi viral lagi pula. Campur air kapur barus ni tak sah untuk bagi mandi mayat. Pasal buka air mutlak. Yang buat pasal itu. Kau kelahi dengan jumhur apa? Zaman lah ni ramai orang suka tu. Sampai azan mula ni bising kan. Tak ada hadis apa suruh azan kanak-kanak yang baru lahir. Yang pupak ni melampau orang tahap ni. Kau tak mau azan sudahlah. Kau nak bagi dengar lagu dangdut ni kau ni pasal lah. Tapi jangan kau kata tak ada hadis. Melampau gila. Susah hati kan nak sebut tu, saya merepek banyak. Lumut dalam air tu macam mana? Keadaan lumut dalam air ni, sekalipun air tu berubah dengan sebab lumut, yang kita bukan camik lumut campak. Lumut tu memang ada air tambah duk kena panas matahari apa kan, lumut tu akan ada. Sekalipun air tu berubah dengan sebab lumut, yang memang lumut memang tak boleh pisah dengan air mutlak, walaupun air tu hijau. Sekalipun lumut apa, kiambang kan, pokok teratai, jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup dalam air ni, memang bila sebut air akan ada tumbuhan-tumbuhan ni, lumut apa tu, dan dengan sebab dia terdiam lama dalam tu menyebabkan air tersebut berubahnya warna dengan sebab lumut, kiambang apa semua ni, dia tak menyebabkan bertukarnya mutlak air tetap mutlak, nisbah sah untuk bersuci sah. Cuma orang tanya boleh minum ke? Minum hal lain, masak lah, elakkan kuman apa tu kan, tapi nisbah berwuduk dia mutlak. Kalau orang tanya air kolam bela ikan macam mana? Kolam bela ikan, kau ikan merah apa tak? Bau tak tai ikan? Bau macam-macam ampayan ada dalam tu, berabuk je. Babuk apa tu? Tai je tu, kadang bau dedak. Tak mutlak kolam ikan. Untuk air aquarium, itu nak faham tu. Ada ikan tak? Ikan merah kencing tak? Betul. Kita lalu tepi aquarium, ikan tu pun
Ya. Mutlak air tu. Mutlak apa? Air asal mutlak lah. Bila dah buah ikan, dia berak. Walaupun ikan tu ada seekor je, dia berak. Air tu, air 2 kolah. Besar ke krim kau? Tak sampai 2 kolah. Jadi bila ada najis, nampak orang tu tarik panjang dalam tu. Air memang tak ubah. Apa hukum air krim tu? Muntah najis. Bukan muntah air. Muntah najis. Kalau nampak tarik lah. Kalau nampak ikan ni tak nampak tarik, boleh jadi ikan ni mangsa tak berak kot. Ataupun asalnya kita buat yang mutlak. Selagi tak ada benda yang menegahkan hukum tu, walaupun ghalibnya dia berak, macam mana? Mutlak air tu masih mutlak. Kalau ada najis, mutlak najis. Kalau air tu sikit. Kalau macam air yang apa? World aquarium, apa yang dia buat besar tu tarik. Tak jadi masalah. Pasal besar, banyaknya air tu, mutlak lah air tu. Yang tu nak tengok je tu. Selalu kadang orang tanya hukum air aquarium tu. Cuma yang tu buat najis lah. Buat najis. Saya ngaji tu bertambah bila ngaji bab-bab macam ni. Kita semak keliling itu macam-macam benda yang memang kita kena kenal betul dengan hukum akam. Satu, saya kalau ngajar bab-bab ni, bila sebut bab najis kan, selalu benda kita tak perhati apa dia. Benda-benda yang kita duk pegang selalu tu kan, dompet, handset. Betul apa? Pergi pasar. Pergi pasar pegang-pegang ikan, pilih udang apa? Apa tu? Basuh tangan tak? Tak basuh. Tak basuh satu. Kerana basuh tak? Basuh. Adalah dalam baldi, dalam bekas. Kadang-kadang nak air bersih sikit. Air bersih apa? Yang tu pun air ikan dia. Memanglah ada dalam takur ni kan. Tapi dia celup sini, letak atas ikan lagi. Maksudnya bukan air mutlak lah tu. Kita celup air tu. Okay, tangan ni hukum betul najis ni. Betul handset bunyi. Pegang handset. Jawab. Letak balik yang ni. Betul semayang handset dalam poket. Betul. Kadang-kadang bukan handset. Tangan basah-basah celup-celup tu nak bayar berapa ringgit? Celup, ambil duit. Dan ambil duit dia pegang ayam apa tu? Kita bagi ni, dia bagi bekas-bekas darah ayam dia, ayam dia. Ambil dalam dompet. Nak sembahyang, duit, dompet dalam poket. Yang kita yang pegang duit tu tadi, yang ambil tangan kita pun basah, muntah najis. Salam ber dia sembahyang macam tu. Handset, dompet, kunci kereta. Pegang ayam apa, air semua muntah najis, air ayam apa, tu air kunci kereta pegang lamba kan. Semayang kunci kereta dah ni. Saya kalau kunci yang saya pegang, saya tak letak mata. Ini yang kata kunci serban bubuh atas, tarik cicak ke apa ke, selamba je ambil. Okey semayang. Semayang tarik cicak. Tu yang tutup guru dulu. Dia kalau dia hentam bak serban dengan bak pakai songkok ni, kita dengar taubat tak mau pakai songkok. Macam apa? Songkok tu kalau 10 tahun tak pernah basuh kata dia. Betul? Siapa yang demam basuh songkok ni? Kenapa? Basuh songkok jadi kucing kurap lah dia. Kalau kotor rabuk apa? Kiwi tu satu air dah. Kalau ada tak cicak buat apa? Iuk je. Untuk semayang pakai songkok macam songkok GST pula tu. Songkok tinggi kan, GST, golongan songkok tinggi. Tak nak basuh. Tak nak basuh bukan masalah, tapi ada najis tak? Letak kat mana? Kadang letak ikut dah ni. Kunci pun letak ikut dah ni. Campur apa, tek-tek najis, tek cicak ke apa. Semayang kunci dalam bukit selamba je. Saya dulu kalau benda-benda harta benda saya yang memang saya urus, saya takkan letak sebarang. Kunci ni aku letak tempat yang kalau aku semayang aku boleh tanggung ni. Kalau memang kita tengok tercemar apa dah, aku takkan buat semayang, takkan benda-benda ni dalam poket aku. Nak cermat tu. Betul tak dompet, handset pun sarung apa-apa. Kalau pakai ikan kan, kita terlupa buat keluar duit. Kan? Lagi tangan aku tu terpaksa pegang dompet. Masa ni basuh duit, lagi dompet pun tukar ambil dompet lain, transfer pergi sana semua, basuh. Yang bekas ikan ni basuh ni, jemur ni pakai tukar pula asal pakai dompet ni. Kering ni tukar dompet balik. Pasal apa? Tak pernah faham tak tu. Najis tak najis? Saya pernah ngajar dulu bekah dalam bab-bab macam ni ya. Cuma bab najis lah sikit. Lajak dia masuk kat najis tu. Saya geng-geng yang nak mengaji tu ada yang banyak niaga pasar. Saya ngaji tu geng kapal. Ada yang niaga ikan, ada yang niaga ayam. Memang dia orang toki-toki ayam pun, supplier ayam. Ada yang buka restoran. Saya ngajar waktu melengur ni orang dengar. Kan satu kan dia orang tu. Handset satu. Beg duit satu. Ni duit yang
Nak tukar-tukar duit tu, nak change duit tu. Nak sembahyang lagi bersih okey semua. Tukar pakaian apa nak sembahyang. Tapi duit sini. Lagi orang lari duit jenuh agak. Ni, yang kadang bukan sini. Handset yang duk layan orang jawab nak order apa, mana bukit. Allah, saya ajar tu melengur ni bang. Selama ni kita sembahyang macam mana? Melengur ni. Yang sudah tu sudah yang tu kalau memang tak puas hati Ustaz, sembahyang banyak tak betul kalau memang tak betul yang kodok saya ingat mana 8 tahun berniaga ayam. Memang kau sembahyang sentiasa macam ni ke? Kalau Zuhur tu macam tu, Asar sekali-sekali je lah, Maghrib Isyak dah lah. Mesti lah handset, tapi kadang handset buka dalam bukit. Allah, baru masa tu selalu saya kata sikit, ni lah bahala tak mengaji. Macam mana bahaya jadi jahil lah. Saya kata ni lah bahaya jahil. Ini pun kat dunia dan juga tergantuk. Kalau kat akhirat esok kau nak buat apa? Ni jadi amalan jadi mingkrap ni ya. Itu amalan fiqh, akidahnya, itu akidah Wahabi. Lingkup tu masuk neraka kekal abadi. Tu bahaya jahil bahaya sangat. Kita kan cerita ilmu jadi profesor, doktor PhD ni. Ilmu apa? Taharruf kan? Taharruf kan? Mula kitabnya. Betul macam mana? Kami ni kena ngaji Islam balik ke? Dah tak pernah ngaji. Masa bila kau ngaji? Saya tak boleh. Mulut saya laser keluar tu. Masa bila kau ngaji? Kitab pun kau biasa khatam. Fiqh apa yang kau biasa belajar? Ada agak ceramah. Ceramah? Dengar lah ada ustazah duk motivasi macam ni, kena amal ibadat. Engkau ada imam ibadat, tapi syarat nak ibadat air pun kau tak lepas, najis pun kau tak kena. Jadi asal yang sebut tak khilafan li jam'in tadi. Jadi kalau zaman ni ada pendapat. Tu pun hancur agak agama. Pendapat. Malam saya balik ngajar Belah Sungai macam ni, orang tunjuk. Tengok lagi video apa? Video sembahyang jamak. Siapa punya? Kawan tu lah, Mufti Pasir Pendengung tu. Saya dengar lah, mudah kan, tapi dia tak reti dengar. Sekali lagi dengar, Allah meluat je dengar. Kalau waktu isyak yang panjang kata dia. Jadi nak tunggu sembahyang isyak tu sampai mengantuk tidur apa? Betul boleh jamak. Kata dia, jaga jamak kasar tak boleh kata dia. Senang jamak. Pasal Rasulullah pernah jamak ni Madinah. Dalam keadaan tak hujan, tak takut, tak ada kerana macam ni. Jadi tak ada sebab Rasulullah jamak tu. Jadi jamak ni satu keluasan Rasulullah pergi. Pasal apa? Supaya jangan membebankan umat. Selama dengan kaedah tu dia ajar boleh jamak semua. Meniaga ke apa-apa ke, boleh jamak. Ya Allah. Mulatnya orang macam tu, followers apa? Mufti Pasir Pendengung. Orang suka macam tu lah. Orang suka yang mana? Orang suka ada orang ahli agama yang boleh mengeluarkan pendapat-pendapat yang boleh menyokong di atas pelaksanaan mereka yang tak patuh syarak. Mereka ni tolong keluarkan hadis dan pendapat yang membenarkan cara hidup yang salah tu, supaya yang tu betul ada pendapat. Dia orang suka ni. Satu dia ramai menyokong. Yang kita ni ketat kan. Dia pun ketat. Syadid. Suka menghukum tak sah ibadat orang. Tengoklah dulu, kita kena berlapang dada. Berlapang dada pula dah. Ada disiplin lapang dada. Kalau memang ada khilaf betul-betul, buat khilaf pula, khilaf muktabar, tak ada masalah. Ini dua ambil pendapat terpencil gila ni. Wa minhu aidan ma'un ughliya fihi nahu burrin wa tamrin haitsu lam yu'lam infisalu ainin fihi mukhalitatan bi alam yasil bi'alam wasala yasil lam yasil ila haddin bihaitsu lahu ismun akhar kal maraqati walau syakka.
Wa minhu, sebahagian daripadanya, wa minal mujawir, sebahagian ada mujawir juga macam ni. Domain tu hu tu mujawir. Yang ni hukum mujawir. Apa dia? Ma'un air. Air apa ni? Ughliya fihi, digelegakkan, fihi, dididihkan pada air tu, nahwu burdin, seumpama gandum. Gandum pun dalam air macam mana? Bukan, gandum bukan larut dalam air kan. Tapi bila kita rebus, dia akan berlaku satu perubahan tak? Okey. Macam mana pun asal isu dia, gandum pun dalam air. Air tu mutlak. Itu bila asal sebut air rebusan gandum tu macam mana? Benda mujawir, bukan mukhalid. Macam tu lah kan asalnya. Macam kita masak nasi, asalnya mujawir. Pasal beras, kita buah air, kocak kali pun dia putih kan. Tepung beras senang dah. Tepung beras kan tu dia serbuk kan. Kocak memang putih. Lepas tu biar lagi benda, beras turun bawah, air duduk atas. Sekalipun dah berubah warna macam tu, mutlak kan. Itu didih kan. Akan ada berlaku sesuatu lah dekat situ kan. Itu dia sebut atas kata beras gandum tu dia kata nahwu burdin, negeri wa tamrin, tamar, air buah kurma 3 biji tu. Untuk gelegak kan. Untuk apa hukum air tu? Sekiranya kurma masih kurma, gandum masih gandum, beras tu masih rupa beras, mutlak lah air tu. Tapi dah jadi bubur lambuk. Apa hukum bubur lambuk? Takkan air mutlak. Ni gandum dah jadi bubur gandum. Kalau kurma tadi dah jadi jus kurma. Ni lah. Jus kurma lah, mutaghayir lah. Macam tu kan. Kalau mungkin gelegak tu sekali gelegak blub naik, masih mutlak lagi lah. Tu pun tengoklah kapasiti banyak mana. Kalau macam kita masak nasi tu, dan ada orang yang suka, kalau bukan suka memang dia buat itu, masak nasi ni tambah pakai dapur gas tu, gelegak sampai satu tahap dia akan ambil air beras, air masak nasi tu, ambil air ni macam-macam petua-petua tu satu air lah. Untuk apa? Keringkan nasi tu, tutup kecil air, jadi minum air beras tu. Dia kata ubat ni lah. Ataupun kadang bukan minum, buang. Nak buang kolesterol dia. Pasal situ kanji banyak. Tak nak bagi kanji banyak. Pasal kanji banyak ni ada masalah. Kita pun penyakit kencing manis apa, nak bagi tu, hilangkan kanji dia, masak dengan cara macam tu. Waktu dia tengah pekat tu, yang pekat air beras tu buang. Jadi nasi tu tak ada kanji. Sebab air tu lah, kalau sampai tahapnya tu, air tu tak mutlak lah weh. Jadi gelegak tu umum gelegak lah. Kena tengok tu yang disebut ini, wa tamrin haisu, sekira-kira lam yu'lam infisalu ainin fihi, selama-lama tidak diketahui bercerainya satu ain fihi fil ma' tadi, mukhalitatan, hal keadaan nahwu burdin wa tamrin, nama tadi tu mukhalid kan. Macam mana kata mukhalid tu? Bahasa mukhalid bi'an lam yasil, dengan bahawa taklah sampai ia ma' tu ila haddin, pada satu had, bihaisu, sekira-kira lahu ismun akhar, bagi dia ada satu nama lain. Jauh pekat berkanji je, dah rupa lain dah, walaupun sebiji beras. Tambah kalau 100 biji beras lagi lah kan. Berapa lama pula dia rebus, semua tu kena perhati ya. Pasal masa lama dia rebus, kapasiti air yang dipakai, beras yang dicampur dalam dia, untuk nak dihukum dengan air tu mutlak tak mutlak. Satu, jangan baca penyataan tu bodoh-bodoh. Baca bodoh-bodoh lagi, air beras air mutlak, siapa? Lepas tu orang yang katakan tu, kau tak faham maksud dia kan. Asal dia sebut dan kata air buah beras, memang mujawir, bukan mukhalid. Untuk didih kan, memang didih asal, kalau takat bluk didih itu tak apalah. Tapi sampai dah jadi nasi, orang tak panggil mutlak lah. Air beras, bubuh gula, air beras bubuh gula, air beras bubuh sirap, air sirap beras kan. Dia akan, nama tu tak boleh nak buang. Kuah, bubuh kuah tu, tak faham kita kuah pula kan. Serupa disebut nasi gandum apa, kita rebus apa, rebus bendi kan, dia melendir, dah keluar lendir tu, tak panggil mutlak lah. Tak orang rebus apa,
ambil nendas, potong-potong-potong, buat kiu, rebus. Memang nendas dengan air mujawir kan, bukan mukhalid. Tapi bila dah rebus satu tahap, dia akan, air yang ada dalam tu dia keluar kan. Dah jadi, dia bukan asir, tapi ada benda mukhalid dengan dia. Dah jadi nama lain, dia apa? Ni jus nenas. Mula terliur lagi. Siap. Buat ais pula, blend. Susu pula. Kau asal apa? Jadi asal Syed faham ni mukhalid mujawir. Asal sesuatu adalah mujawir selama-lama kita tak tahu yang dia adalah mukhalid. Wa biqauli ghaniya anhu wa kharaja biqauli. Situ dulu. Soal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri ilaika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim taslim.